Alhamdulillah, kita ini sekarang juga alhamdulillah sedang berada di dalam bulan Rajab, yang mana kita tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan au kama qala Rajab syahrullah wa sahban syahri wa Ramadan syahru ummati. Yang mana dalam kira-kira maksudnya Rajab itu adalah bulan Allah. Kenapa dikatakan bulan Allah? Yang mana pada bulan Rajab yang kita tahu kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Dan apabila sampai ke sana, masya-Allah, Allah Taala memberikan satu nikmat yang begitu tinggi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berta'abbud kepadanya, bukan setakat solat, puasa, tetapi iaitu dengan berta'abbud, beribadat kepada Allah dengan melakukan salat, masya-Allah. Yang mana pada mula ataupun pada dasarnya salat itu kita tahu 50 waktu. Tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menurunkan kepada 5 waktu. Jadi apakah kebaikan di dalam bulan Rajab ini? Yang mana orang banyak mempertikaikan tentang siam, mempertikaikan tentang solat malam. Sebenarnya perkara-perkara itu memang dipertikaikan oleh para ulama. Tapi kalau kita melihat daripada hadis-hadis tersebut, dan ramai juga para ulama menolak hadis-hadis tersebut, yang diperkatakan itu semua adalah hadis dhaif katanya. Hadis yang tidak ada sandaran, ditolak. Tetapi ada yang mengatakan, ya okey ditolak, tetapi bagaimana kalau kita mau beramal di dalam bulan yang mulia ini? Ya, betul. Pertama, di dalam bulan yang mulia ini, yang Rasulullah SAW mengatakan Allah Ta'ala mencipta 12 bulan. Yang mana di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan, bulan-bulan haram. Iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan di satu lagi katanya bulan Rajab. Maknanya kenapa dalam bulan-bulan haram itu diharamkan untuk menumpah darah. Sehingga kan keistilahan ulama-ulama mengatakan sehingga bunyikan kerincing, apa maknanya, pedang itu tidak kedengaran langsung. Masya-Allah. Dan ulama-ulama juga mengatakan bahwasanya kalau kita nak puasa di dalam bulan Rajab, utamakan bulan Rajab, tetapi hendaklah kita berpuasa kepada semua bulan haram itu, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram serta Rajab. Maknanya kita tidak boleh khususkan. Memang kita nampak ada yang mengatakan, saya pun catat beberapa catatan di sini, yang orang mengatakan kalau kita puasa 3 hari pada bulan Rajab dijadikan parit yang panjang yang menghalangnya ke neraka. Maknanya kalau kita puasa 3 hari itu seolah-olah kita dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Jadi bila saya baca daripada hadis-hadis tersebut, maknanya ulama mempertikaikan. Sebenarnya itu katanya tidak ada sandaran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak melakukan kelebihan begitu. Dan Rasulullah SAW yang kita tahu puasa Isnin, Khamis, dan tetapi dalam bulan Sya'ban ialah Rasulullah berpuasa dibanyakan sehingga para sahabat mengatakan seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa penuh di dalam bulan Sya'ban. Masya-Allah. Tetapi dalam bulan Rajab tidak ada. Tetapi daripada sirah, dan ulama-ulama juga mengatakan daripada sirah kita boleh buat. Kita boleh buat. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan kerana perkara yang baik. Jadi bila perkara yang baik, kita jangan sandarkan sesuatu perkara itu Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang belum. Tidak. Jadi kita lakukan. Misalnya kita biasa ataupun Tuan Haji sendiri biasa puasa Isnin Khamis, teruskan. Ataupun biasa puasa Isnin Khamis, boleh juga diubah dengan puasa Nabi Allah Daud. Puasa yang selang-seli. Maknanya kita tahu, kata hari orang itu besok puasa. Misalnya hari ini puasa, besok indah. Puasa indah, selang-seli. Dan kata orang itu secara tajribah. Tajribah ini latihan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Sedangkan kita tahu di dalam bulan Rajab itu kama qala Rasulullah SAW mengatakan bulan Allah. Karena bulan Allah, kenapa kita tidak mau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengatakan daripada sirahnya tu boleh saja kita lakukan. Tetapi jangan sandarkan bahawasanya apabila kita puasa 1 hari di dalam bulan Rajab, kita dapat begini. Kita puasa 3 hari yang dikatakan gini. Puasa 16 hari pada bulan Rajab akan dapat melihat wajah Allah di dalam surga dan menjadi orang yang pertama menziarah Allah dalam surga. Sebenarnya itu tidak ada sandaran. Tetapi kita boleh buat. Kita boleh buat. Daripada ulama mengatakan kita boleh buat.
Bukan kerana asbab itu yang kita raih. Yes, bukan kerana asbab itu kita boleh melihat wajah Allah. Ya, Tidak. Sebenarnya apabila kita masuk ke dalam surga, memang ada hadis, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kurnia, kita boleh melihat zat Allah. Tapi kita tidak boleh bentukkan zat Allah begini, tidak. Kerana Allah Taala akan memperlihatkan kepada kita tu. Itu satu nikmat pada kita tu. Bukan kerana asbabnya kita puasa 16 hari di dalam bulan Rajab, terus kita dapat melihat. Kita benar. Bukan begitu. Ya, betul. Ataukah kita dah melakukan 16 hari, kita tinggalkan perkara-perkara yang lain. Bukan masalah begitu. Kerana kalau betul masalah itu, barangkali Rasulullah SAW juga telah awal membuatnya daripada kita ni. Tetapi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW sebagai membuka minda kita, kerana apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah sunnah Rasul. Kalau Rasulullah SAW puasa Isnin Kamis, kita teruskan Isnin Kamis, sunnah Rasul. Kalau Allah Ta'ala mengatakan orang yang masuk surga insyaAllah oleh baginda Rasulullah SAW akan melihat wajah Allah, Masya Allah. Siapa yang tidak mau masuk surga, tuan? Tajri min tahtiha al-anhar, maknanya surga itu yang bawahnya mengalir air-air sungai, Masya Allah, tabarakallah. Segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kalau kita mempertikaikan tentang ahli sunnah Masya Allah, very ribbon. Kalau yang mengatakan kita Allahu Akbar, bukan semestinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran kepada kita, tidak. Itu hak Allah. Allah nak beri, tak beri apa. Macam kita insya-Allah sama-sama melakukan haji dan umrah ketika 2012 insya-Allah. Kita sama-sama tawaf, Masya-Allah. Adakah kita bila melakukan gitu, setiap satu amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 100,000 ganjaran? Kita mengharapkan, tetapi adakah Allah Ta'ala memberinya? Itu wallahu a'lam. Tapi memang kita baru sebentar tadi kita ialah kita lakukan ianya sebagaimana yang telah pun diperintahkan. Masya-Allah. Dan baru hamba bertanyakan pada tuan tadi, bila kita akan bertawaf bersama, insya-Allah jika ada rezeki kan. Itu maknanya bila kita ke sana, Masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan diberikan satu kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita mengatakan bila kita merahkan Rajab begini-begini, kita sudah mendapat aliran sungai, dapat surga. Tetapi sebenarnya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya menolak, tidak saya menolak. Orang nak buat kebaikan, kita tidak boleh tolak. Betul. Teruskan. Tetapi untuk kita ganjaran begitu, ganjaran begini, itu ditolak oleh ulama-ulama. Kerana niat tersebut penting kepada kita. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat hanya menuju kepada satu peringkat, satu peringkat lah. Misalnya kita niat, tuan, Rasulullah mengatakan sumu tasihhu. Kamu puasa, kamu akan sihat. Aku puasa kerana nak sihat. Kita dapat kesihatan saja. Tetapi pahala tak ada. Masya-Allah. Kalau kita puasa kerana Allah, Masya-Allah, dapat kedua-duanya sekali. Ada orang mengatakan, kenapa kau puasa? Aku nak diet. Tetapi dapat diet lah. Dapat diet saja. Kurangkan badan. Tapi jelasnya di sini, itulah saya mengatakan, saya tekankan di sini, kita jangan larang orang nak buat. Bila kebaikan, silakan. Kerana dia puasa maknanya dia makin menghampirkan diri kepada Allah. Tetapi jangan kerana puasa itu aku mau ini, aku tidak. Menghampirkan diri pada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fasjud waqtarib. Jika kamu sujud, kamu hampir kepada aku. Sehingga kan ada yang mengatakan ada sembahyang sunat Rajab. Mana ada sembahyang sunat Rajab? Maknanya waktu malam kan? Ya, waktu malam, Engkau nak sembahyang lah. Bila masa. Bila masa. Tapi bukan ada salah satu khusus sembahyang sunat Rajab. Tidak ada. Macam mana doanya? Niatnya. Masya-Allah. Barangkali saja aku sembahyang malam Rajab. Mana ada, tuan? Ya, betul. Jadi kalau kita nak buat apa saja, insya-Allah bolehlah dilaksanakan. Yang penting sekarang ini kita mengetahui bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan perjalanan baginda Rasulullah SAW yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ketika itu baginda SAW begitu berduka cita di atas kematian dua yang disayang, yaitu Abu Talib, pakciknya itu, bapa saudaranya, dan juga isteri kesayangnya Khadijah. Sehingga kan cemohan, bukan cemohan lah, maknanya rintihan Aisyah kepada baginda. Engkau ni katanya masih saja mengatakan tentang Aisyah, Khadijah. Apakah aku ni katanya? Sedangkan akulah salah satu isteri engkau yang dara, bikir katanya. Apa katanya? Engkau tak memberikan aku zuriat.
Aisyah ada dia. Ya. Tetapi Khadijah memberikan aku zuriat. Ya. Khadijah yang berkorban kerana aku tidak dapat pengorbanan dia sebagaimana isteri yang masya-Allah. Masya-Allah. Ya. Ya. Itulah penghormatan Penghormatan. Nabi kepada Sehingga kan kerana kesedihan itulah yang mendadak kepada baginda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengangkat dia. Dibuat pelajaran. Sehingga kan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, safiru tasihu. Kalau kita berduka dan sebagainya, belayarlah. Kerana dapat ketenangan. Itu sebenarnya ada dalam Islam tu. Bukan maknanya kita nak belayar, tidak. Untuk kita menghibur hati kita. Masya Allah. Baik, apapun terima kasih ya Ustaz kerana masa kita begitu sedikit. Sebenarnya saya sendiri begitu. Dah habis dah Ustaz. Tak terasa. Kalau boleh kita sambung lagi. Masa tidak mengizinkan. Kita sebenarnya begitu terpegun mendengar memang betul. Itulah pelajaran dan ilmu yang belum habis dia. Macam saja. Tapi dah habis betul. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Minta maaf ya. Hamba pula yang banyak bercakap. InsyaAllah tak apa.